Marwan bin Al-Hakam, khalifah. Selepas daripada Muawiyah, Yazid, anak dia naik. Selepas daripada Yazid, naik sebentar Muawiyah. Muawiyah, nama cucu Sayyidina Muawiyah, anak pada Yazid tu nama Muawiyah. Tapi dia sebentar, tak sampai 2 bulan. Dia tak say politik, dia tak suka, dia tak minat, dia kuat ibadat. Ibadat lah, jadi ahli ibadat lah dia. Mana pakai letak jawatan. Lepas tu naik Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam. Lepas pada Marwan tu, naiklah anak dia Abdul Malik bin Marwan, dan seterusnya. Khilafah Bani Umayyah. Kalau nak kiranya dari segi keturunan, Bani Umayyah tu hak lebih ramainya keturunan Marwan bin Al-Hakam, bawah daripada dia. Muawiyah tu dia berhenti sekat Muawiyah yang kedua. Tu Marwan bin Hakam ni, selain daripada dia khalifah, dia juga adalah menantu kepada Abu Hurairah. Cuma tadi ada sini, kita nak sikit lah. Urwah meriwayatkan daripada Miswar dan Marwan. Tadi kan dalam tajuk tadi 70. Miswar dan Marwan, setengah-setengah orang, bukan orang biasa lah. Dalam kitab-kitab ni pun dia ada juga, dia persoalkan kenapa Imam Bukhari ambil daripada Marwan. Sedangkan Marwan ni orang tak molek. Dia kata, kenapa Imam Bukhari ambil? Di sini Miswar dan Marwan, 2 orang dia kapuh 2 tu. Ada juga yang menjawab, dia kata dia tidak ambil daripada Marwan saja, dia ambil daripada Miswar juga. Sekali itu, mana sandaran sebenarnya Miswar, Marwan dia sebagai penyokong saja. Tapi ada juga yang tidak setuju. Tak payah, apa Imam Bukhari ambil? Dia duk bertikai. Sebenarnya Imam Bukhari dalam kitab Tarikh Kabir dia ada tulis tentang Marwan. Marwan ni orang molek, tak ada apa-apa. Dia tak ada sebut apa-apa benda yang tak molek. Tetapi yang kita nak sebut hari ni pun sebab ada orang bangkitkan pula sekarang ni, jadi nak jadi benci kepada orang-orang dulu, generasi awal, padahal dia tidak tahu ceritanya. Orang menyebar tu memanglah dia terpengaruh dengan ajaran yang sesat. Kita ni pula, kalau kita tak tahu, boleh jadi tak kenal maka tak cinta. Setara mana Marwan ni orang, sebab dikatakan teruk benar ni Marwan ni. Tetapi hak teruk tu kait dengan Sayyidina Osman juga. Tanah Fadak hak sepatutnya peninggalan Nabi tu tak bui kepada Fatimah, kata dia, anak dia. Tapi Sayyidina Osman bui kepada Marwan, jadi milik Marwan. Lepas tu Marwan khumus hasil rampasan perang di Afrika 1/5, Sayyidina Osman bui ke dia juga. Jadi Sayyidina Osman ni tak molek lah, pemerintah yang tak molek, yang mengamalkan nepotisme. Dikatakan ia mengamalkan ni puak-puak ni lah, kroni ni, mengutamakan kroni dia. Itulah dakwah orang kemudian. Padahal hanya benda tu semua tak ada. Itu semua adalah fitnah, kekarutan. Kroni kat mana? Marwan tu dia menantu Sayyidina Osman. Marwan ni dia menantu kepada Sayyidina Osman. Lepas daripada Sayyidina Muawiyah, mereka Yazid. Lepas pada Yazid, Muawiyah sebentar, nama Muawiyah sebentar. Lepas pada tu Marwan ambil alih kuasa. Yang sebenarnya kerajaan Bani Umayyah ni hak lebih besarnya anak cucu dia, Marwan. Muawiyah tu tak ada, sekat Yazid lah. Muawiyah anak Yazid tu tak ada bilangan, sebentar sangat. Dia pun tak stay, dia tak minat mereka ni. Serah kuasa. Marwan ini hak mereka kuat. Lepas tu Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, anak cucu dia. Puak-puak ni hak yang dikatakan Bani Umayyah tu sebenarnya anak cucu dia, hak ramai. Marwan ni orang setara mana? Kalau tengok dalam sejarah kan, dia buruk ni sebenarnya dia bukan nak pukul Marwan saja, dia nak pukul Sayyidina Osman. Situ pergi. Tapi dia tidak secara langsung.
Hak secara langsung pun ada juga. Bahkan Sayyidina Osman tu dia kata makan piti zakat dah macam-macam. Seorang yang dijanjikan syurga tu ada ke lagu tu? Kalau kita fikir dari segi logik tu tak pernah sabar. Tapi itulah yang disebarkan, yang sebenarnya tak betul. Bahkan Marwan ini, ketika Nabi SAW wafat, umur dia 8 tahun. Kalau orang lain dah 5 tahun, 7 tahun sudah kira sahabat. Marwan ni tidak dimasukkan sebagai sahabat. Ini semua ni akibat kesal daripada orang buruk dia. Padahalnya dia kalau nak kira berdasarkan Sayyidina Husain tahun yang ke-9, Sayyidina Hasan tahun yang ke-7 lahir, orang panggil sahabat. Kalau tahun yang ke-7 dah berapa tahunnya dengan Nabi? Tahun yang ke-10, 11 lah kita kata, Nabi wafat dah. Sudah orang panggil sahabat. Hak ni umur 8 tahun tidak sahabat lagi. Ini semua ni fitnah nak memburuk-burukkan Marwan. Yang sebetulnya dia tidak begitu. Dan hak cerita kata dia buat nyayo, dia supah Sayyidina Ali, maki Sayyidina Ali ketika berkhutbah pada hari Jumaat, itu semua cerita karut belaka. Tak betul. Baiklah, oleh kerana ada beberapa perkara berkenaan dengan Marwan ni kita sebut tentang Marwan ni sikit hari ni, buku yang ditulis oleh ulama kita. Ada beberapa perkara. Yang pertama, Marwan ini ketika Rasulullah wafat umur dia 8 tahun. Yang keduanya, kita perlu tahu Marwan ini menantu kepada Sayyidina Uthman. Mana Sayyidina Uthman pilih orang ni, dia tidak pilih sembarangan, ambil sembarangan. Orang memang istimewa. Iaitu Ummu Aban Al-Kubra. Ummu Aban, nama bini dia, anak kepada Sayyidina Uthman. Boleh anak lah. Boleh anak. Lepas tu Marwan ini hubungan baik dia dengan keluarga Sayyidina Ali. Hubungan baik. Takkanlah orang yang duduk supah dalam khutbah jemaah, keluarga Ahlul Bait, keluarga Sayyidina Ali, tiba-tiba boleh ada hubungan yang baik pula dari segi perkahwinan. Hak ni menikah dengan anak hak ni sepanjang masa. Takkanlah betul. Menunjukkan cerita-cerita tadi palsu, direka-reka kemudian saja. Buktinya ni Ramlah, anak kepada Sayyidina Ali sendiri. Ramlah nama, anak kepada Sayyidina Ali sendiri. Menikah dengan anak Marwan ini, namanya Muawiyah bin Marwan. Anak Marwan nikah dengan anak Sayyidina Ali. Takkanlah demo ni tak tahu orang rapah harta yang sepatutnya tok nenek dia terima, mak dia terima. Orang ni jahat benar. Apa yang berhubung molek lagu tu? Ini semua ada dalam kitab-kitab yang muktabar. Disebutkan di sini misalnya dalam kitab Nasab Quraisy, Nasabu Quraisy, dan dalam Jamharat Ansabil Arab oleh Ibnu Hazm pun ada sebut juga. Bukan dalam sebuah dua kitab yang sebut begini. Satu lagi cucu kepada Sayyidina Hasan, Zainab binti Hasan bin Ali. Ni jadi bini kepada Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Jadi bini kepada cucu Marwan. Maknanya hubungan ni, orang panggil hubungan persemendaan ini, ada sepanjang masa. Tak pernah sabar ni buat-buat ni jahat seperti yang digambarkan dalam sejarah. Mana sejarah tu sudah diselewengkan. Tak apa. Ni bukan dalam sebuah kitab. Sebut ni banyak kitab. Nafisah, anak kepada Zaid, anak kepada Zaid bin Hasan bin Ali, menikah dengan Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Juga. Ada lagi. Banyaklah ni contoh. Dari segi hubungan tu banyak. Contohnya. Tak apa dah. Kita reka-reka saja. Seterusnya, kelayakan Marwan ni orang setara mana kan? Orang setara mana? Dia ni Marwan meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman,
Sayyidina Ali. Dan orang yang meriwayatkan daripada Marwan, sahabat Nabi, Sahal bin Sa'ad, Ali bin Husain, Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abdul Rahman, dan ramai lagi. Ni orang-orang yang meriwayatkan daripada dia, semua anggap dia molek. Orang dulu kalau dia terima hadis tu, dia kira molek. Kalau tidak dia tak terima. Dengan sebab itulah Imam Malik terima berapa banyak dalam kitab dia tu daripada Marwan. Pendapat Marwan sendiri dia terima dan dia pakai. Sebab itulah Urwah bin Az-Zubair kata Marwan la yuttaham fil hadis, tidak tertuduh, tidak dipandang tidak baik dalam hadis. Dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, seorang sahabat Nabi yang terkenal, dia pun ambil juga riwayat daripada Marwan. Kenapa? Kerana dia anggap Marwan ini mana orang yang molek. Begitu juga Imam Malik dan Imam Bukhari ambil daripada Marwan. Beberapa tempat, hak sekali dengan Miswar tu sekalilah. Hak Marwan seorang pun ada juga. Kalau kita kata Marwan ni tak molek, orang jahat, orang zalim, mana Bukhari pun tak molek juga. Sahabat dulu hak duk terima Marwan, anak-beranak Sayyidina Ali sendiri terima baik. Kalau kita kata Marwan ni tak molek, orang jahat, orang zalim, mana Bukhari pun tak molek juga. Sahabat dulu hak duk terima Marwan, anak-beranak Sayyidina Ali sendiri terima baik. Puak-puak ni mana tak molek belaka. Dia akan jadi gitu. Dengan sebab itu tak boleh terima cerita tu. Dalam Muwatta Imam Malik saja misalnya, pada beberapa tempat, 5 tempat Imam Malik ambil daripada dia. Dalam Muwatta Imam Muhammad begitu juga, banyak juga. Dalam Musannaf Abdul Razak pun ada. Bagi kita paling tinggi sekali Bukhari ambil. Maknanya orang tu orang adil. Dia tidak ambil kalau tidak adil. Perawi itu makna tinggi kedudukan dia, mengikut syarat dia. Maknanya bagi Imam Bukhari segala kezaliman, kejahatan yang dikatakan Marwan itu lakukan, tak ada, itu tidak berasas sebenarnya. Dalam Musnad Ahmad juga ada ni. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Muqaddimah Fathul Bari, dia kata Sahal bin Sa'ad, Urwah bin Zubair, Ali bin Husain, Abu Bakar bin Abdul Rahman ambil hadis daripada Marwan. Semua hadis mereka ini dikemukakan oleh Bukhari dalam sahihnya. Maknanya orang molek. Lepas pada tu apa pandangan ulama-ulama semasa tentang Marwan? Misalnya Sayyidina Muawiyah sendiri, dia kata apa? Marwan itu al-qari li kitabillah, al-faqih fi dinillah, al-syadid fi hududillah, Marwan bin al-Hakam. Maknanya orang kemah ni, baca Quran semua, orangnya bijak dalam agama Allah, keras dalam hukum Allah, jaga hukum Allah. Imam Ahmad kata Marwan ini dia buat keputusan banyak, dia ikut cara Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu kan terkenal seorang yang adil, pemerintah yang adil, dia ikut cara tu. Tu Imam Ahmad kata. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar dalam Isabah, dia sebut Marwan ini dianggap sebagai salah seorang faqih mujtahid di zamannya. Itu dia sebut. Wa kana yu'addu fil fuqaha. Ibnu Taimiyah kata pengarang-pengarang kitab sahih mengemukakan beberapa hadis dia, hadis Marwan ini, dan dia pendapat dia tu dipakai oleh ahli fatwa dalam mazhab-mazhab. Itu kedudukan Marwan. Lagi di tempat yang lain, ulama-ulama sebut Marwan rajulun adlun min kibaril ummah inda sahabah wat tabi'in wa fuqaha'il muslimin. Maknanya itu kedudukannya. Dan ini Abu Bakar Ibnul Arabi kata fuqaha'ul amsar, semua ulama-ulama besar mujtahidin di mana-mana negeri pun, fakulluhum ala ta'zibihi, semua hormat kepada Marwan, wa i'tibar khilafatihi, dan menganggap sah khilafah pemerintahan dia tu, dan mereka memakai fatwanya dan menerima riwayatnya. Lepas tu dia sebut lagi, adapun ahli-ahli sejarah yang bodoh dan sastrawan-sastrawan yang tak erti ni, dia mening je, awak tak terima. Tak ada pun puak-puak ulama hadis, orang-orang besar, orang-orang alim terima molek dia. Abu Hurairah ganti dia jadi gubernur di Madinah. Bila dia tak ada, Abu Hurairah ganti tempat dia. Sahabat dia nak ganti orang ni, dia bukan main-main.
nak ganti dia jadi Tok Iman. Kalau tidak dalam keadaan biasa, dia jadi Tok Iman. Di Madinah tu, di masjid Nabi tu, semua terima. Berapa ramai sahabat duduk di belakang dia. Bila dia tak ada, Abu Hurairah ganti. Abu Hurairah, ya, masyhur di kalangan ulama hadis. Dan dia ni kalau ada apa-apa masalah, dia kumpulkan sahabat-sahabat, bincang. Lepas tu dia ambil pendapat yang terbaik di antara pendapat mereka. Ini cara Marwan. Mana ikut sunnah. Dan dia ni cermat ni Marwan. Kalau nak kira cermat dari mana? Pernah orang jemput dia, ajak dia makan. Orang ni Ambasah nama. Jamu tak kira lah. Apa hias rumah dia ke apa ni. Lepas tu dia pun pergi Marwan, dia kata, mu ada hutang kau? Dia cerita dia. Saya pun jawab, kata Ambasah, ada, kata dia. Ada hutang. Berapa banyak? 70,000 dirham, kata dia. Marwan tadi nak makan, nak suak dah, tak jadi. Tosif dia. Lepas tu dia pun dia kata, dia pun kata kepada dua orang anak dia, irfa'a yadaykum, haruma alaina ta'amuk, ma kunta taqdir an taj'ala ba'd hadhihi al-fudul allati ara fi daynik, fahuwa kana awla bihi, thumma qama wa lam ya'kul min ta'ami shay'an. Dia pegang tangan anak dia, dua orang tu tak boleh makan, kata dia, tak usah makan, haram dah makanan mu ni kepada kami, kata dia, selagi mu duduk buat benda-benda lagu ni, tak boleh, kena bayar hutang tu. Hak tu mu kena lebih utama. Dia tak makanlah makanan saya, kata Ambasah. Orangnya cermat lagu tu, waraknya Marwan ni. Ini sebut dalam Nasab Quraisy oleh Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi. Lepas tu dari segi kelayakan dia dalam perang, dalam kapal, memang hebat, dia akui oleh semua orang. Ni ada sebutlah sini. Pernah dia ni dengar ada sahabat lain yang lebih tua daripada dia, kalau orang royak dia dengar boleh. Pernah dia sembahyang jenazah, lepas tu dia pun nak balik. Abu Hurairah pun kata, boleh saqira lah kalau lagu tu. Kalau pergi sampai kubur ke apa tu, baru boleh 2 qira. Kalau lagu tu tak boleh, kita kena pergi. Mana dia tu mudah basah lah, kata tidak besar ke diri walaupun khalifah pun. Lepas tu dia nak tahu benar ni kesan-kesan sejarah ke apa Nabi, ambil berat. Dan dia tanya sahabat-sahabat, mana Nabi buat gapo, peristiwa ni berlaku di mana. Dia ambil berat. Ni. Lepas tu Marwan ni baik pula dengan Hasan dan Husain. Anak pada Sayyidina Ali baik, tak molek. Takkanlah demon ni baik dengan dia, kalaulah dia buat nyaya kepada keluarga Nabi, tak pernah sabar tu. Benda tak pernah sabar berlaku. Di sini dia mari contoh. Hasan dan Husain semayang alik belakang dia jadi Tok Iman. Ni. Bukan sebuah kitab ni sebut ni. Ja'far an Abi qala kana al-Hasan ibnu Ali wal Husain yusalliyani khalfa Marwan. Semayang alik belakang Marwan. Qala faqila lahu, ama kana abuka yusalli idza raja'a ila al-bait? Orang tanya, "Pak ayahmu balik dia semayang mula ke?" Dia pun kata, "La wallah, ma kanu yaziduna ala salatil a'immah." Tak ada dah semayang hak tu. Lah sekali dengan Tok Iman tu. Dia kata, tak ada. Orang takut dia buat lolok lah. Buat lolok dia cerita Syiah lah. Pesi pura-pura lagu tu. Demon ni tak ada pura-pura hidup. Dia buat lagu tu lah. Demon ni kata, dia buat lolok tu. Nyamak sebenarnya, tak suka sangat, taqiyah. Ni Syurahbil Abu Sa'ad kata, saya tengok Hasan dan Husain bersembahyang di belakang Marwan. Ni orang kata dia, buat Syiah kata, Hamzah Al-Thumali, dia kata kita tak sembahyang di belakang Tok Iman pemerintah, dan kita tak nikah dengan orang-orang yang kecuali sependapat dengan kita. Apa kata Ali bin Husain, anak pada Sayyidina Husain? Ali bin Husain ni Ali Zainal Abidin lah. Dia kata, bal nusalli khalfahum wa nunakihuhum bis sunnah. Kita semayang di belakang mereka dan kita menikah dengan dia, orang kita juga mengikut sunnah. Lepas tu Ali bin Husain ni, Ali Zainal Abidin yang terkenal, dia sangat baik dengan Marwan ni. Ketika orang memberontak di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah tu, orang berontak kepung rumah Ali Zainal Abidin, dia awak lari Marwan, takut kena bunuh. Ali Zainal Abidin inilah dalam sejarah yang betul. Dan Ali Zainal Abidin ada berhutang, Marwan bagi 100,000
kepada dia. Bila dia nak mati, dia kata tak usah, lepas lah buat dia tu, tak usah ambil balik lah. Dia pesan ke anak dia, tak usah ambil gapo-gapo dengan Ali bin Husain. Baiknya hubungan Marwan ini dengan Ahlul Bait. Dan Ali Zainal Abidin ada berhutang, Marwan bagi 100,000 kepada dia. Bila dia nak mati, dia kata tak usah, lepas lah buat dia tu, tak usah ambil balik lah. Dia pesan ke anak dia, tak usah ambil gapo-gapo dengan Ali bin Husain. Baiknya hubungan Marwan ini dengan Ahlul Bait. Bila Marwan sakit, dia kata awsa alla yu'khadha min Ali ibn al-Husain syai'un mimma kana aqradahu. Hak dia punya buta tu dia tak sewi habis. Begitulah. Lepas tu hak cerita Marwan kena hambak, kena habis gapo, cerita ni Marwan kena kutuk gapo ni, semua tak ada yang sahih. Ulama-ulama kita sudah jawab semuanya. Yang betulnya hubungan mereka baik, molek, tak ada gapo. Munasabahlah kalau Imam Bukhari ni ambil hadis daripada Marwan. Munasabah. Ambil daripada Miswar dan Marwan. Dia royak Nabi keluar, dia royak, bukan dia royak ambil daripada sahabat Nabi yang lain. Kalau dia ambil daripada sahabat Nabi yang lain, pun sama-sama sahabat, mursal sahabi. Imam Bukhari pakai hak tu, hak nak. Dengan sebab itu tak bolehlah apa ni kita terpengaruh. Kalau tengok tu malam saya tak tahu lalu ni lagu mana, dalam buku-buku sejarah yang dia ajar di sekolah tu nampak lagu mana teruk lagi ke Marwan. Kalau teruk lagi tak lagi menjadi tanggungjawab kita kena baiki. Kalau tidak, dia akan punah. Kita akan persoalkan Bukhari pula. Apa Bukhari ambil? Dia kata perawi dia adil, ambil apa? Imam Malik tu kitab nombor 1, Imam Syafi'i kata tak ada bawa rukuk langit ni hak lebih sahih daripada Muwatta, lepas pada Quran. Zaman dia tak ada lagi Bukhari. Siapa tahu tu dalam Muwatta Imam Malik ambil fatwa Marwan ni lagu mana? Jadi tak pakar belakang ulama gitu. Itu akibatnya kalau pakar hak ni. Orang zalim telajak tu. Kalau nak kira hak yang disebarkan lah. Dalam buku-buku sejarah ni ditulis oleh puak-puak hak tak pakar saat ni lah. Betul lah Ibnu Al-Arabi kata puak-puak ahli sejarah yang bodoh ni kata dia. Itulah.